Pagi sekali lagi, selamat datang ke bengkel ketiga siri bengkel masa cuti ni. Modul asas live worksheet, kita fokuskan kepada untuk bina bank soalan atas talian. Live worksheet ni ada banyak fungsi. Salah satu benda yang saya jumpa agak mudah ialah bina bank soalan. Tapi yang bersih online. Okay. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan terus. Okay, kita mulakan dengan pengenalan diri sikit. Siapa saya? Ni tak payah kot, nak ni semua dah tahu. Saya cuma nak kenalkan salah satu tujuan utama kita buat bengkel ni ialah untuk mewujudkan lebih ramai cikgu yang boleh ataupun sediakan app-app atau dashboard seperti ni. Ini hampir semua app sheet, ni contoh app-nya lah. Hampir semua app sheet ni ialah app sheet yang kita buat sendiri. Ada beberapa sahaja, contoh e-bilik, e-gerak sahaja yang kita beli. Yang lain semua kita buat sendiri. Termasuk app sheet yang OSC yang kita tengok tu. Kalau untuk dashboard pengurusan HAM, pengurusan ERPH, e-contact. E-contact ni tak ramai yang guna. E-contact ni mudah sebab data ni ambil daripada APDM, cikgu kena masukkan nombor IC sahaja untuk dapatkan nombor telefon murid ataupun alamat murid. Lepas tu kita ada slip salah laku, slip amalan baik. Ada, kalau ni untuk bahasa Inggeris saya ada buat sendiri Google Sheet analysis item yang boleh sediakan pelaporan jana pelaporan postmortem yang akan keluarkan analisis untuk setiap soalan dan setiap jenis setiap murid dan setiap jenis soalan. Semua ni kita boleh buat dengan benda yang kita belajar sikit-sikit ni. Sebab tu kita nak buat modul bengkel ni supaya kalau boleh semua cikgu boleh buat semua benda ni dengan sendiri. Saya tunjukkan sikit kita punya laman web sekolah. Laman web sekolah ni mungkin dalam masa terdekat ni akan di-share kepada umum. Ada banyak, terutamanya pengurusan HAM tu punya pun ada banyak yang tak digunakan. Sebenarnya ada banyak sangat maklumat dalam situ, tapi semua maklumat tu kita ambil daripada APDM. Susah tak nak buat? Tak susah sebenarnya. Formula pun tak banyak. Formula dalam 2 atau 3 formula. Nanti kalau ada dalam bengkel untuk Google Sheet atau Google bengkel untuk data studio, kita mungkin akan boleh tengok lagi. Kebanyakan benda ni kita buat ataupun saya buat sendiri dengan tak sampai berapa minit boleh buat sebenarnya. Okey, contoh ini ialah Google Site sekolah kita. Asasnya dibuat oleh cikgu Saudah. Apa yang ada kat sini ialah benda yang kita buat sendiri. Kebanyakan benda kat sini semua kita buat sendiri. Termasuk ni background ni kita buat guna Canva, app pentadbiran. Nanti kalau cikgu boleh masuk dan bagi komen lah untuk nak tukar apa-apa ke. Tapi kebanyakan data kat sini sudah ada. Contoh untuk pentadbiran, untuk kurikulum, RPH ada kat sini, semakan RPH, jadual waktu, pelaporan, ni pun app juga. Kalau nak tengok semua boleh tengok dekat bahagian lain-lain ni. Ini adalah hampir semua app atau kita panggil apa? Dashboard yang kita telah buat. Semua ni hanya 1 atau 2 saja yang kita beli. Yang lain semua kita buat sendiri. Ni cuma saya nak share jugalah ni. Slip amalan baik. Ini mungkin dalam masa terdekat kita akan share juga pada umum. Ini pun
contoh ni nanti cikgu boleh masukkan IC ataupun ibu bapa boleh masukkan IC murid, nanti keluarlah semua data yang ada dalam SSDM. So jumlah amalan baik. Kalau yang ni pelapor amalan baik, dia akan keluar amalan baik, bulan, tarikh, amalan baik ni apa, keterangan amalan baik, masa. Nak lebih rasmi kita ada tanda tangan lah nanti. Semua benda ni kita boleh buat senang je sebenarnya. Sebab tu kita buat bengkel supaya cikgu ada idea sendiri untuk buat benda-benda yang berkaitan dengan subjek atau tugas cikgu. Okey, balik kepada so itu contoh benda yang kita dah buat lah kat sekolah kita. Okay. Ini contoh beberapa sertifikat yang saya dapat. Ini pun saya nak share juga sebab saya nak tunjukkan sebab ada beberapa cikgu kat sini pun akan tahu rasanya Google Certified Educator level 1, level 2 ni $15, ni $25 US dollar. Microsoft Certified Educator ni $400. $100 something beras dalam ringgit Malaysia RM400 lah, RM420 gitu. Microsoft Office Specialist pun sama juga, 400 lebih juga. Semua ni saya tak keluarkan duit 1 sen pun. Semua ni kita dapat percuma. 2 ni kita dapat daripada KPM. Cikgu sekolah kita pun ramai yang dah buat gunakan KPM juga. 2 ni dapat sponsor daripada Lenovo. Nanti kalau ada lagi peluang macam tu, saya share jugalah kepada cikgu. Dia punya tugasnya kena belajar. Tu je. Belajar sendiri, praktis sendiri, kita boleh ambil sertifikat ni sebab semua sertifikat ni sertifikat antarabangsa. Okay. Ni 3 ni ada expiry date, 1 ni tak ada expiry date. So cikgu boleh guna setiap tahun lah sebenarnya. Okay. Ada juga beberapa Edpuzzle punya juga ada pun badge atau sertifikat yang percuma. Ini saya nak tunjuk kepada cikgunya sebab nak tunjuklah peluang yang kita ada. Sebenarnya ada banyak peluang untuk kita boleh gunakan untuk untuk dapatkan banyak sijil, terutamanya sijil antarabangsa dengan percuma. Kalau cikgu-cikgu yang ada Apple, untuk Apple Certified Educator pun sama juga. Okay, itu sedikit bahagian pengenalan. Okay, seterusnya kita tengok pada agenda kita hari ini. Kita ada 5 perkara kita akan tengok. Apa itu live worksheet? Sebab ada yang masih tak tahu lagi kan. Seterusnya kita akan tengok pembinaan profil, penggunaan bahan sedia ada atau penggunaan bahan sendiri. Ada bezanya. Untuk dia sebelum zaman COVID dengan selepas zaman COVID, ada beza sikit untuk penggunaan bahan. Dan terakhir sekali kita akan buat sesi soal jawab. Sesi soal jawab tu yang umum. Kalau cikgu ada masa saya terangkan satu-satu ni, kalau cikgu ada soalan, cikgu terus tanyalah, tak payah tunggu waktu akhir. Kalau boleh seperti yang sebelum ni, saya cadangkan cikgu guna laptop, jangan guna handphone. Sebab salah satu sebab saya namakan bengkel ni bengkel ialah sebab saya nak benda ni hands on. Saya tunjuk dekat laptop saya, cikgu buat terus dekat laptop cikgu. Okay. Kita mulakan dengan benda pertama. Apa itu live worksheet? Live worksheet ni soalan PDF interaktif yang kita boleh tekan. Nanti kita akan tengok contohnya. Kita bagi link pada murid atas talian, murid akan jawab dekat talian terus. Dia akan tekan, terus dapat markah, terus dapat jawapan. Itu je bezanya. Live worksheet ni maksudnya worksheet yang kita jadikan live. Atas talian secara live lah, dia akan boleh interaktif, boleh tekan-tekan dekat dia punya soalan. Ini soalan biasa yang orang tanya. Apa beza Google Form dengan live worksheet? Bezanya lebih kepada pembinaan. Kalau Google Form kita kena bina satu-satu soalan. Kalau cikgu ada dalam PDF ke, cikgu ada dalam Microsoft Word ke, cikgu kena copy paste satu.
copy. Live worksheet tak macam tu. Live worksheet tu satu soalan tu kita ada, kita terus letak kat situ, kena edit sikit lah, tapi bezanya itu beza yang paling mudah. Lagi satu, untuk pemberian markah lebih kurang sama juga, sebab dua-dua soalan objektif, soalan jenis subjektif yang ada jawapan asal, jawapan yang dah ada kita boleh setkan. Kalau untuk karangan tak boleh lah, tapi masih boleh bagi. Analisisnya mungkin Google Form lebih friendly sebab kita boleh integratekan dengan Google Sheet. Kalau dalam ni tak ada integration dengan Google Sheet, cuma boleh tengok dekat situ je. Okay, itu beza paling besar lah dengan Google Form. Seterusnya, apa jenis soalan yang boleh digunakan dalam live worksheet? Ini satu lagi beza paling besar dengan dengan Google Form. Google Form dia boleh bagi soalan aneka pilihan, multiple choice question, soalan subjektif, soalan karangan. Itu je. Kalau live worksheet ni kita boleh letak soalan padankan, kita boleh letak drag and drop, tarik kotak tu letak dekat bawah. Kita boleh buat listening, kita boleh buat speaking, ada banyak pilihan. Itu beza paling besar lah. Soalan ketiga, boleh guna PDF sahaja ke? Ini maksud kalau cikgu tak faham ni, soalan ni orang tanya bila nak upload jenis file. Setakat ni ada 3 jenis format yang kita boleh upload. Kalau boleh saya harap cikgu, saya lupa nak cakap apa. Kalau boleh cikgu cepat-cepat cari satu set soalan. Tak payah satu set lah, satu muka surat pun boleh. Sama ada dalam bentuk PDF atau JPEG atau PNG. Dalam tiga format ni. Cikgu cari, cikgu simpan. Masa kita buat contoh untuk pembinaan soalan, nanti kita boleh gunakan. Okay, ini 3 soalan utama lah biasa orang tanya. Okay. Seterusnya kita mulakan bahagian paling utama, pembinaan profil. Pembinaan profil dan pendaftaran dan bina akaun. Okay, cikgu masuk ke liveworksheets.com. Masuk ke situ. Cikgu terus pilih dekat hujung sebelah kanan untuk login sebagai teacher. Masukkan user dan email dan password untuk register. Cikgu tekan terus ke register lah ke bawah, tak payah login. Setakat ni boleh gunakan mana-mana account sebab tak ada kelebihan khas untuk MOE. Tapi saya cadangkan guna MOE juga sebab biar semua yang tentang kerja kita gunakan dekat satu tempat je. Nanti tak ganggu. Lagi satu, nanti kalau masa depan kalau kita nak buat untuk integrate dengan Google Classroom pun lebih mudah untuk kalau guna MOE. Sebab kita akan ada satu option bila kita akan dapat satu email daripada live worksheet ni bila murid hantar jawapan. Jadi kalau email personal nanti banyaklah masalah, banyak jawapan dekat situ, kita susah nak tengok. Lebih elok gunakan email MOE. Okay, bila cikgu tekan register, dia akan tunjuk macam ni. Cikgu masukkanlah nama cikgu, password dan email dan negara. Itu je paling penting. Yang sebelah kanan tu additional information, kalau cikgu nak letak boleh, tak letak tak apa. Tak ada masalah. Okay, ada masalah cikgu untuk masuk? Tak ada Sebab yang ni tak macam Canva ke apa. Dia sebab memang tak ada kelebihan. Dia memang bagi untuk semua pengguna. Jadi dia daftar macam biasa je lah. So sebelah hujung kanan tadi tu, tekan untuk login. Pilih yang di bawah ni. Pilih register. Dia akan tunjuk macam ni. Tunjuk macam ni, cikgu tu isi semua perkara tu dan terus daftar je lah. Okay, ada soalan cikgu, ada masalah setakat ni? Semua okey? Okey. Kalau pendaftaran dah okey, saya teruskan. Tak ada masalah Okey. So, kita teruskan. Kerja-kerja belum daftar lagi. Okey. Dalam masa kita tunggu tu yang dah daftar tu, bolehlah pergi cari satu soalan. Ataupun Google je apa-apa soalan. Tak semestinya subjek cikgu sendiri pun tak apa.
Kalau boleh cari soalan yang macam aneka pilihan atau yang padankan ke, yang boleh tik-tik ke, macam tu je lah. Jangan cari soalan karangan pula. Hello, Cikgu Kishan daftar dekat mana? Ulang semula. Okay, sekejap Dia live worksheet tadi. Masuk dekat live worksheet. Sebelah bahagian ujung kanan tu, dia tulis teachers access kan. Cikgu tekan tu, dia akan keluar kat sini. Okay, saya tunjuk yang live lah. Macam ni, senang. Dekat teacher access ni, tekan, dia akan keluar kat sini, terus tekan register. Register, boleh terus masuk. Masukkanlah semua perkara yang diminta. Lepas register bagaimana? Lepas apa cikgu? Tak dengar dah. Dah daftar, tunggu dulu. Dah daftar boleh login lah. Dah boleh masuk ke dalamnya. Bila cikgu dah login, cikgu akan nampak lah nama cikgu. Dia akan nampak dekat sini, sebelah kanan ni. Sebelah hujung kanan ni cikgu akan nampak nama cikgu, maksudnya dah berjaya login lah. Dia akan lupa macam ni. Okey semua? Boleh? Macam tadi ni lah, masuk dekat sini, login pula. Sepatutnya atas sebelah kanan tu ada nama cikgu. Okey semua? Okey. Cikgu Ili pula kata okey. Cikgu Ili patut jadi presenter hari ni. Okey, ada lagi satu okey, saya teruskan je. Satu lagi okey. Adakah cikgu yang dah pernah guna live worksheet ni sebelum ni? Yang dekat sini yang saya tahu pernah guna. Cikgu Lim pun pernah guna. Sudah tak ada account lah. Bagus. Okay. So, satu lagi okey. Ya cikgu. Kenapa email dengan password saya masuk tak boleh masuk? Masuk email Password salah kena lah. baru Tak kisah, dia mungkin salah type. Salah apa? Mungkin salah type. Dia tak ada masalah. Dia macam tak boleh masuk. Password tak kisah, password dia repeat password. Dia tak password yang ini dia tak minta pun, huruf besar, huruf kecil semua tak minta. Tak apa, password tak kisah. Cuma email kena type betul lah.
Email dah okey tapi dia password macam dia minta tak tahulah. Cikgu tambah huruf kecil lah. Huruf kecil, huruf besar. Kena letak huruf kecil huruf besar. Ah, Okey. paling senang macam tu lah. Okey. Salah satu cara saya punya akaun untuk pembelajaran macam ni, semua saya guna password yang sama. Sebab mudah. Kita letak nama, kita letak atau satu simbol, letak nombor. Senang. Nama dengan nombor IC, empat nombor IC kat belakang tu lah, senang. Dengan tambah ataupun hashtag ataupun tambah N ke, semua guna yang sama je. Untuk yang untuk pembelajaran macam ni senang sikit. Dia tunjuk no account was found with that username or password. Maksudnya cikgu tengah log in, cikgu bukan register. So tekan okey Cikgu tekan register, bukan log in. Okay, sekejap saya tunjuk balik. Okay, yang ni. Okay, sepatutnya tadi cikgu bukan masuk dekat sini. Dia dekat sini. Register. Bukan masuk mana? Bawah ni tadi. Sini. Memang masuk situ. Okay, masuk sini. And then masukkan nama. Masukkan nama apa semua, kena tekan register. Okey. Okay, cikgu lain? Okey. Okay, berjaya, bagus. Okay, cikgu lain semua okey Okay, lama diam ni maksudnya okey lah saya rasa. Dan saya harap cikgu terus buat dan cikgu jangan tunggu. Memang akan rasa macam ingat senang. Dia macam tu lah nanti. Nanti kita akan lupa juga. Baik terus buat, sekurang-kurangnya akaunnya terus buat. Okay, so kita teruskan. Dah berjaya. Mana saya punya presentation. Okay, seterusnya. Ada dua jenis penggunaan. Satu yang kita biasa buat ialah penggunaan bahan sedia ada. Penggunaan bahan sedia ada maksudnya bahan dekat live worksheet ni dah ada banyak. Dia macam quizzes juga. Kalau cikgu pernah guna quizzes, samalah. Atau macam Google Form. Orang lain dah buat, kita terus guna je. Tapi ada beberapa perkara yang cikgu kena tengok lah kalau guna bahan orang ni. Kalau untuk bahasa Inggeris, biasa saya akan buat dua perkara ni. Saya akan follow cikgu yang buat banyak bahan atau bahan yang saya selalu gunakan. Dan saya akan copy paste nama cikgu tu untuk search. Jadi saya nak bahan yang saya tak ada topik, saya cuma nak bagi bahan lembaran yang untuk sebagai latihan sahaja, saya tak tahu nak bagi topik apa, saya copy paste nama cikgu tu dan search dekat search. Daripada saya tekan ikut topik lah. Itu dua cara. Yang paling bagusnya cikgu follow cikgu yang dah banyak buat bahan. Okay. Kalau macam saya cakap tadi, sebelum COVID dengan selepas COVID banyak beza. Sebab sebelum COVID bahan bahasa Melayu, bahan matematik sangat kurang. Sekarang dah banyak. Kalau bahan bahasa Inggeris pun dulu kurang untuk murid kita. Untuk murid luar negara tu banyak dulu. Sekarang lagi banyak selepas COVID ni. Okay. So kita tengok. Ini contoh satu contoh bahan cikgu. Ni cikgu yang saya ada follow juga. Bila cikgu dah atas bawah nama cikgu tu, kita akan nampak perkara macam ni, following. Okay. So contoh kita cikgu cari apa-apa bahan dekat dalam cikgu punya search bar tu. Okay, saya tunjuk terus kat sini sekejap. Okay, ini search barnya. Cikgu boleh buat pilihan dekat sini.
pilihan pula. Cikgu nak cari, boleh cari dekat sini. Macam ni saya pernah cari English grammar ataupun saya cari nama cikgu tadi tu. Tu salah satu contoh lah. Cikgu pilih apa-apa cikgu yang cikgu nak gunakan. Contoh hari ni saya nak guna yang ni lah, present continuous. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, cikgu pilih apa-apa topik. Kalau boleh berkaitan dengan subjek cikgu lah. Kalau tak, pilih je apa-apa, tak kisah. Okay, bila cikgu dah pilih, dia akan keluar macam ni. Okay, ada beberapa perkara yang cikgu kena ingat bila kita guna bahan orang lain. Kalau cikgu perasan, dekat sini, ini tak ada gambar, tak apalah. Nombor, nama pelik-pelik macam ni pun tak kisah, tak ada masalah. Yang paling penting cikgu kena tengok ada satu perkara yang hilang dekat sini. Selepas share through WhatsApp ni, okay, saya tunjuk yang tadi, contoh tadi. Selepas share to WhatsApp ni, ada satu ni. How was it made? Kalau tak ada yang ini, bahan yang cikgu pilih tu ada risiko tak ada jawapan. Ada cikgu. Ada soalan ni, nanti kalau cikgu dah share nanti, murid dah type jawapan, bila ditekan finish, tak ada jawapan. Dia kosong, tak ada markah, tak ada jawapan betul. Tu bahaya. So seeloknya, saya tunjukkan yang ni, sekarang macam ni dah ada. Kalau dah ada, kalau yang tak ada, kalau boleh cikgu jangan pilih lah. Kalau dah ada, cikgu tekan ni, how was it made, untuk tengok ada tak jawapan. Macam ni. Dia kena ada macam ni. Dia kena ada macam ni. Nampak tak? Ni kosong. Maksudnya sini tak ada jawapan. Nanti kalau bila murid tekan jawapannya, kat situ dia takkan ada jawapan. Dia takkan tulis betul atau salah. Ataupun tulis jawapan apa pun tetap salah. Dia akan jadi macam tu. Lepas tu dekat sini juga cikgu boleh tengok jawapan yang dia bagi tu betul ke tak. Tadi saya dah nampak satu ni. Ni nampak ni. Ni salah eja ni. I dah betul. M ni waiting. Nanti bila murid type waiting dengan jawapan yang betul, dia akan bagi dia akan kata salah lah. Sebab jawapan yang dia set dekat sini ni salah. Jadi soalan-soalan macam ni cikgu kena elakkan. Biasa saya nampak untuk soalan yang ada soalan subjektif macam ni. Biasa untuk ABC jarang ada kesalahan ni lah. Jadi cikgu kena tengok bahagian how was it made ni, kalau tak ada. Kishan, buka tab. Nampak. Betul lah tab ni. Oh betul. Ini ke? Okay ni. Ni tab ni, sorry. Saya baik cakap. Okay, step ni cikgu kena tengok ni. Biru-biru macam ni. Kalau tak ada, maksudnya tempat ni tak ada jawapan. Cikgu tengok yang ni ada. Tengok yang ini ada kotak tapi tak ada jawapan. Ni kosong. Kishan, kejap. Lepas register, nanti dia keluar yang biru-biru tu kan. Register now and start giving life to your worksheet. Itu pun kena isi juga. Mana? Apa dia? Lepas kita dah daftar tu register tu, dia keluar lagi satu tu, register now and start giving life to your worksheet. Yang biru-biru tu. Tak apa, cikgu terus tekan pada atas ni. Cikgu terus tekan home atau pergi terus tekan cari satu bahan. Home pun boleh kan? Boleh. Okay. Okay. Lepas tu? Cari je apa-apa bahan. Cari bahan. Okay, macam tadi saya cakap tadi ni. Saya tekan satu bahan random tadi. Okay, saya tekan lagi sekali kita tengok. Okay, saya ambil satu bahan ni untuk contoh lah. Okay, saya tekan mana-mana bahan, dia akan keluar macam ni. Kenapa saya tak ada bahan lah? Cikgu dah, ni kat atas ni ada nampak nama cikgu tak? Ada? Ada, okay. Ada, cikgu tekan home. Home sudah. Okay, bila tekan home dia kena keluar macam ni.
Itu sudah. Keluar materinya. Ada kan? Tak ada. Tak ada. Cikgu cuba share screen. Saya. Share screen. Okey, Kita sekejap. tengok. Macam ini ya. Belum nampak cikgu. Ha. Sekejap, saya stop sharing dulu. Boleh tak? Cikgu. Belum nampak lagi. Belum nampak. Okey. So, cikgu pergi bawah dulu. Cikgu scroll ke bawah. Bawah. Itu aja. Ni dah ada. Okey, thank you. Okey, saya ada nampak satu masalah. Saya tunjuk sekejap. Okey. Okey, kalau cikgu perasan, cikgu ada nampak banyak advertisement kan? Okey. Ini tambahan lah, kalau cikgu nak buat boleh buat. Saya kena share satu. Okey. Saya share window saya ni. Untuk hilangkan, kalau cikgu perasan, beza dengan saya rasa cikgu lain kebanyakan sama kot. Kalau cikgu perasan, cikgu ada banyak advertisement, banyak iklan kan? Ada dua cara nak hilangkan. Satu, cikgu guna cikgu jangan guna Chrome, cikgu guna yang ni, Brave. Cikgu kena install aplikasi Brave, guna, dia takkan keluar advertisement macam tadi tu, iklan-iklan tadi tu dia takkan keluar. Itu satu. Satu lagi cara, cikgu pergi ke macam mana okey, cikgu tekan je add blocker. Lepas ni saya bagi link dia lah. Saya bagi linknya. Ada yang guna, ini hanya untuk yang guna Google Chrome sahaja. Siapa yang dah ada Google Chrome boleh install benda ni. Bila dah install, dia akan blokkan 90% iklan. Daripada iklan-iklan yang ada ni, dia akan kurangkan iklannya. Tapi masih akan nampak beberapa iklan. Cikgu tekan install, dia akan terus masuk. Tu je. Jadi kurang sikit iklan. Okay cikgu ini tambahan, tak ada kaitan dengan live worksheet. Cuma nak mudahkan lah. Kalau tak ada banyak sangat iklan ni sakit mata. Okay, boleh saya teruskan Yang ni okey, saya dah bagi link tu. Cikgu tekan je link tu, cikgu akan pergi ke sini, dia akan tulis install. Install je.
Dia akan ambil masa dalam 1 minit, 1 atau 2 minit lah. Dia akan masuk dalam tu. Nanti setiap kali cikgu masuk, dia akan saya tunjuk lah. Kalau saya tutup okay. Ini yang kita biasa nampak. Kalau cikgu punya paparan macam ni semua iklan ni, kalau cikgu nak hilangkan, cikgu kena install lah benda tu. Cara pertama tadi sama ada gunakan, jangan gunakan Google Chrome, gunakan Brave ataupun cikgu install benda ni dekat Google Chrome. Ni kalau tak ada. Ini kalau saya adakan di balik, dia akan block lah semua. Dia jadi macam ni. So link yang saya bagi tu saya boleh tekan je lah. Ni tu tambahan, sebagai tambahan. Okay. So kita pergi balik ke live worksheet. Belajar sikit. Okay. Macam saya tengah cakap tadi, untuk sebarang worksheet orang lain, ni semua orang lain buat. Bahan orang lain kan. Contoh cikgu dah tekan, cikgu pilih apa-apa bahan yang cikgu nak gunakan. Benda pertama yang cikgu paling mesti kena tengok, nama ke gambar ke ni tak kisah. Macam ni, kalau cikgu nak follow, kalau cikgu nampak bahan dia ni bagus, cikgu tekan je lah follow. Nanti setiap kali, nanti ada dekat satu tempat. Cikgu nak cari bahan dia, cikgu boleh tengok dekat sini. My followed user. Nanti senang sikit. Kebanyakan orang yang buat bahan yang sama dengan kita, kita boleh ambil bahan dia yang banyak lah. Okay. Ni. Tak tertekan share pula. Ni. Cikgu tekan follow. Bila cikgu dah tekan follow, dia akan keluar dekat sini. My followed user. Sekali lagi dia macam ni kan. Kalau cikgu nampak, cikgu nak guna. Ya. Untuk semua atau live worksheet sahaja. Dia untuk semua. Semua benda yang kita gunakan untuk Google Chrome, dia akan block. Dia akan block semua ad. Tak semualah, dia akan block 90%. Kalau nak 100%, dia kena ada bayaran sikit. Kishan, Tapi kalau saya punya dia tak ada tick tau, tak how was it made ni. Mana nak cari ada tick ni? Okay. Kalau tak ada dua sebab. Sama ada nama dekat sini ada tak? Ada nama cikgu tak? Tak nampak lah kalau- nama saya. Kalau tak ada, dia tak login. Oh iya ke? Dia kena login pula. Tapi kalau dah login pun tak ada, maksudnya dia memang tak ada. Okay. Dia bukan semua akan ada. Ada beberapa worksheet yang memang dia takkan ada benda tu. Saya punya pun tak ada. Kalau cikgu dah login tapi tak ada, maksudnya dia tak bagi kita tengok macam mana dia buat. Saya cadangkan worksheet yang macam tu cikgu jangan guna. Tapi cikgu kena pastikan nama cikgu ada dulu. Nama cikgu ada, yang ni tetap tak ada. Cikgu, ni. Okay. Okay, cikgu. Tadi. Pastikan dah ada, dah daftar dulu. Tapi kalau lepas daftar pun tak ada juga, maksudnya dia memang tak ada. Cadangan saya macam saya cakap tadi, kalau cikgu tak nampak benda ni, cikgu jangan pilih worksheet yang itu. Sebab apa saya tunjuk? Saya tunjuk lagi sekali. Saya dah tunjuk tadi. Okay. Bila cikgu dah pilih, cikgu cuba tekan ni, apa-apa worksheet yang cikgu tengah pilih ni, cikgu tekan how was it made. Cikgu akan nampak cara dia buat jawapannya. Tak kisahlah bentuk apa pun, cikgu akan nampak warna biru macam ni.
dua benda yang cikgu kena buat. Satu, cek jawapannya. Kalau untuk subjek lain saya tak pasti, tapi untuk bahasa Inggeris pernah ada beberapa kali jawapannya dia letak salah. Sama ada jawapan salah ataupun tengok kita tengok yang ini dekat semua kotak ada jawapan kan? Perasan tak dekat kotak ni tak ada jawapan? Kotak ni ada, ni ada, tapi kat sini tak ada. Jadi apa yang akan berlaku bila kita share benda ni kepada murid type jawapan, walaupun jawapan dia betul, dia akan tulis salah. Itu masalahnya lah. Yang ini kita tak boleh edit. Sebab ni orang lain punya. Ini kekurangan dia lah bila kita guna bahan orang lain. Jadi kena check betul-betul. Lagi satu benda yang saya nampak tadi, saya perasan tadi ni, ni ejaan. Cikgu nampak tak? Dia nak tulis waiting. Tapi dia kurang satu I. Dia kurang satu I. Apa yang akan jadi bila murid punya jawapan, bila cikgu tak check kan, bila murid tulis I'm waiting, tetap salah. Tetap akan jadi salah sebab pilihan jawapan dekat sini, maksudnya ni skema lah. Skema jawapan yang dibagi salah, tetap salah lah jawapannya nanti. Okay, itu kegunaan how was it made. Okay, cikgu kena semak jawapan. Saya dah beberapa kali lalui jugalah benda ni. Bila muridnya tanya, cikgu kenapa salah, pergi tengok balik, check balik, oh okey memang ada yang salah. So cikgu kena alert lah. Kalau saya, kalau murid saya dah ajar. Selepas koma tak boleh huruf besar. Kalau ni sepatutnya huruf kecil. Jawapan dia orang sepatutnya macam ni. Tapi kalau dia tulis A besar, tapi kalau dalam kes ni dia tulis macam ni, jawapan dia salah. Tapi ada caranya kita boleh betulkan lah. Tapi kalau boleh cikgu tengok betul kat sini. Jawapan ni, ini sentiasa salah. Ini baru betul. Faham cikgu Okey? Fungsi apa kita kena buat dekat sini ni, how was it made ni, itu je. Kita check jawapannya. Bila dah check, dah puas hati, back balik, dah boleh share lah dengan murid. Cara nak share. Cara nak share. Bahagian ni okey cikgu dah faham how was it made? Ada soalan tak? How was it made okey Kishan, saya punya macam tak keluar macam ni. Kalau tak keluar maksudnya worksheet tu dia memang tak tunjuk. Pilih worksheet yang lain. Okey. Cadangan saya biasanya kalau dia tak tunjuk, maksudnya sama ada jawapan tak ada ataupun dia memang tak letak. Dia upload worksheet sahaja, dia tak letak jawapan. So guna yang lain, guna worksheet yang lain. Itu kelemahan dia sikit lah. Tapi ada juga cara lain, cara panjang sikit, nanti saya tunjukkan macam mana. Tapi benda-benda lain pun tak semestinya ada. Macam download file PDF ni bukan semua akan ada. Ada beberapa worksheet yang dia tak benarkan untuk download. Pun ada juga. Okay, saya teruskan Seterusnya. Ini Kishan kejap. Saya pilih lain pun dia masih macam sama saja. Cikgu kena pastikan cikgu login. Atas kanan ni nama cikgu tak? Atas mana Atas sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni atas ni nama cikgu tak? Teacher Kishan macam tu Kena ada nama cikgu. Kalau bukan maksudnya belum login. Tak ada. Login balik kena login. Okey. Kali ni tekan dekat sini je. Macam macam ni, kat sini ni. Dia ada teacher access, user, email, password, masukkan password, enter. Itu je. Bukan register lah. Enter je. Okey. Okay. Okay. Okay, so itu untuk yang
how was it made tadi. Okay, seterusnya untuk nak share link. Cara paling senang, cara yang orang biasa paling guna ialah terus copy. Copy link ni terus share dekat Telegram atau WhatsApp, murid akan jawab dan dia akan tekan finish terus dapat markah lah kalau dapat. Ada yang jenis yang tak dapat. Tapi kalau tapi kita tak akan ada rekod lah berapa ramai yang dah jawab. Nanti kita kena minta screenshot lah, bagai lah. Ada jenis yang screenshot kawan punya, ada yang tak screenshot tapi dah buat, ada yang lupa screenshot, ada yang dah hantar dah tutup. Banyak masalah. Jadi untuk elakkan benda tu, kita jangan pilih copy. Kita pilih yang sebelah ni. Kita pilih yang custom link. Jangan pilih copy, kita pilih custom link. Cikgu tekan ni. Ni option untuk kita pilih. Ada banyak benda ni. Ada 3 bahagian ni. Saya cakap satu-satulah. Untuk bahasa, kita akan gunakan bahagian pertama ni. Untuk subjek bahasa, bahagian pertama ni sangat berguna. Contoh macam tadi. Kalau ada murid yang tulis huruf besar, huruf kecil kan. Kalau tak kisah huruf besar ke huruf kecil, cikgu kena tick benda ni. Kalau huruf besar pun betul, huruf kecil pun betul, cikgu tekanlah ignore. Kalau untuk bukan bahasa pun saya rasa tak ada masalah, cikgu tekan je lah yang tu. Kalau untuk bahasa, saya tak nak ignore. Kalau huruf besar, sepatutnya huruf besar dia tulis huruf kecil, itu tak salah. Ignore accent ni untuk speaking, jadi ini tak payah abaikan. Ignore punctuation ni pun untuk bahasa juga, subjek bahasa juga. Kalau perlukan baru tekan ignore. Kalau rasa tak perlu, tekan je semua. Kalau tak ada bahan cikgu ni tak ada kaitan dengan huruf besar, huruf kecil, tak ada kaitan dengan koma ke titik, cikgu tekan je 3-3. Kalau berkaitan, cikgu jangan tekan lah. Okay, 3. Okay, seterusnya time limit. Time limit ni kita boleh set. Apa akan jadi lepas masa yang ditetapkan, murid tu tak boleh masuk link tu dah. Dia akan terkeluar. Ataupun dia akan tulis terus kepada tulis finish. Okay. Time limit. Bagi ni saya laju sikit Okay. Seterusnya link available. Link available ni contoh kalau kita nak pastikan murid tu kita bagi hari Isnin. Kita nak murid tu jawab hari Isnin sahaja. Tak nak sampai ke hari Selasa. Kita pilih tarikh kat sini. Kita pilih. Contoh hari ni 10 hari bulan. Saya nak dari pukul 10. Hari ni saya letak 2 minit. Dari pukul 10. 10 hari bulan sampai pukul 11 sahaja. Selepas pukul 11, link ni tak boleh pakai. Link ni terus tak boleh pakai. Yang time limit tadi ni, lepas ditekan link 2 minit je boleh jawab. Tapi kalau dia nak cuba lagi selepas 2 minit boleh. Dia kena masuk lagi sekali, kena buat lagi sekali. Maksudnya dia tak boleh sambung. Itu untuk bahagian pertama ni lah. Okay bahagian ni. Nanti saya akan share bahagian ni. Okay, itu untuk checking option. Untuk bahagian tengah ni, kalau dia tekan finish dekat bawah tadi tu, apa akan jadi? Sama ada check answers, maksudnya murid ini akan berlaku bila cikgu tekan tanpa custom. Murid boleh terus nampak jawapan. Ataupun send answer to the teacher, ask student. Ask student ni tak payahlah. Terus pilih send answer to the teacher. Dekat bahagian ni, untuk memudahkan kerja kita dengan kita nak tahu apa benda yang kita dah hantar, apa benda yang murid dah buat, cikgu tekan dekat sini. Tadi tu present continuous kan? So saya tulis present continuous. School subject, sorry, terbalik. School subject ni saya tulis topik, grade atau level saya tulis nama kelas 2 Intan contohnya. Okay. Nama nanti murid akan isi sendiri. Cikgu dengar je dulu jangan stres. Nanti link ni saya akan hantar kepada cikgu boleh tengok apa akan jadi.
nama murid isi sendiri, kelas kita dah isikan jadi dia takkan tanya. Jadi untuk 2 intan link ini. Untuk kelas lain cikgu bagi link lain macam tu. Okay, present continuous, tajuk. Jadi masa kita nak semak nanti dia akan keluar ikut tajuk. Senang sikit. Lepas tu send to answer to my mailbox, ini tak apa. Kalau ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tapi better adalah. Ni tak payah, biarkanlah. Senang cakap ni biarkan. Yang ni biarkan je. Ini grade level, cikgu masukkan nama kelas. Subjek, school subject ni cikgu masukkan topik yang cikgu gunakan. Okay, itu untuk present continuous. Okay, itu untuk bahagian tengah. Bahagian terakhir ni, show grades with decimal, without decimal. Markah penuh dia 10 cikgu Dia bukan per 100, dia akan jadikan per 10. Jadi markah yang default dia lah. Kalau kita tak set, dia punya markah default dia per 10, bukan per 100. Kalau cikgu ada 40 soalan, dia akan jadikan per 10 juga. Itu yang default. Okay, jadi dia boleh letak point form ataupun tak payah tunjuk markah kat dia orang pun boleh. Jadi lepas murid dah jawab, dia takkan nampak markah. Pun boleh. Tapi biasa ni letak je lah, tak apa. Yang cikgu kena letak, saya cadangkan cikgu letak maximum score ni. Tadi kalau cikgu ada 40 soalan, cikgu letaklah 40. Kalau cikgu nak letakkan 100%, cikgu kalikanlah berapa 100% tu, cikgu letak dekat situ. Kalau satu soalan satu markah je, letak je. Contoh yang ni saya nak 40. Tapi tak perasan pula berapa soalan tadi. Okay, tak apa, kita letak 40. Jadi markah penuh dia 40. Tak apa, ni saya letak 10 je lah. Markah penuh dia 10. Itu je bezanya. Okay. Itu untuk markah penuh. Yang ini, show errors, right answer in green, wrong answer in red. Maksudnya dia lepas murid dah habis jawab, dekat atas tu dia akan tulis markah. Kalau jawapan betul, dia akan dalam warna hijau. Jawapan yang salah, dia tunjuk dalam warna merah. Itu je. Okay. Ini tak apalah. Biar dia orang tahu apa yang dia orang salah, apa yang dia orang betul kan. Bahagian ini, atas ni tak apa. Bahagian ini, kalau cikgu nak murid tu buat berulang-ulang. Contoh cikgu tak kisah dia buat 10 kali pun tak apa. Yang penting dia kena dapat semua betul. Cikgu boleh buat benda ni. Bila cikgu tekan klik ni, apa akan jadi ialah jawapan betul akan ditunjukkan. Kejap lagi saya tunjukkan macam mana. Basically bila murid tu bawa dia punya mouse dekat jawapan, dekat soalan tu, dibawa macam ni, jawapan betul akan ditunjukkan. Jadi murid lepas dah siap tu dia akan tengok, dia akan buat lagi sekali, dia boleh dapat betul lah. Tapi benda ni hanya berlaku dalam laptop atau komputer sahaja. Dekat handphone tak nampak. Hanya untuk laptop. Okay. Saya tunjukkan ni, kejap lagi saya tunjukkan macam mana. Okay. Lepas dah siap semua ni, cikgu dah puas hati atas semua ni. Cikgu pilih link ni, copy link. Cikgu masukkan dalam grup cikgu. Lagi satu, cikgu tak boleh ambil link cikgu lain. Especially kalau bahan, cikgu boleh ambil bahan cikgu lain. Link, cikgu jangan ambil link cikgu lain. Sebab contoh kalau yang ni, saya dah letak 2 intan. Kalau cikgu guna link yang sama untuk bagi kepada murid cikgu, data murid kelas cikgu tu akan masuk dekat kelas saya juga. Faham tak? Jadi cikgu kena custom sendiri. Cikgu, link ini tak boleh di-copy. Link ni hanya untuk kelas tertentu sahaja. Kalau cikgu perasan ni yang nampak tak ni intan. Kalau saya tukar dekat sini, dia 5. Dia akan jadi dia 5 lah. Nama kelas. Jadi link kelas ni cikgu tak boleh share. Satu link untuk satu kelas sahaja. Jadi kalau cikgu nak guna bahan yang sama untuk kelas yang berbeza, cikgu tukar je lah. Ini copy link, masukkan dalam kelas 5, dah siap, datang balik sini, tukar nama kelas, copy balik, masukkan balik. So saya share link ni
dalam kat Google Sheet. Okay. Cikgu boleh cuba tekanlah. Cikgu boleh cuba buka dan tengok macam mana rupa dia. Okay, saya pun kena tunjuk. Saya buka jugalah. Kalau boleh cikgu cuba jawab. Cikgu tengok lepas jawab tu apa jadi. Cikgu jawablah, saya akan tunjukkan macam mana apa yang kita nampak selepas murid tu jawab. Cikgu jawab, cikgu tekan soalan tu, cikgu cuba jawab. Ke soalan susah sangat? Saya tak tengok pun soalannya macam mana. Boleh buka tak cikgu? Boleh buka. Okey, cuba jawab. Rasa soalan ni soalan level berapa, level siapa ni pun tak perasan tadi. Patut pilih soalan yang mudah sikit tadi. Tapi tak apa, cikgu tekan je beberapa jawapan, yang lain cikgu ignore pun tak kisah. Ni present continuous. Banyak ni. Okay, ini yang bagi yang tak dapat buka ke apa, inilah contohnya. Kalau cikgu perasan ni ada tulis ni 1 minit. Lepas habis masa ni dia akan hilang lah. Dia akan keluar. Ataupun dia akan teruskan datang ke finish. Lepas cikgu dah jawab semua ni, cikgu tekan finish. Tak payah jawab semua pun tak apa. Cikgu tengok sini sekejap. Bila dah tekan finish tadi, cikgu yang dah buat, tengah buat tu tak apalah, buat je lah. Yang cikgu yang tak dapat tekan link ke apa, cikgu boleh tengok sini. Enter your full name. Kat sini lah yang akan berubah. Beza dia kalau kita bagi pilihan. Kalau kita tak letak nama kelas, kalau kita tak letak nama sekolah, dia akan minta murid tulis. Saya cadangkan jangan bagi murid tulis nama kelas. Nanti tulisan lain-lain dia akan detect sebagai kelas yang berbeza. Kalau 2 berlian ni dia akan tulis 2B. Ada tulis 2 jarak B. Ada yang tulis 2 berlian huruf kecil. Ada yang tulis 2 B besar huruf lain kecil. Jadi dia akan nampak 4 atau 5 kelas yang berbeza. Jadi nak elakkan tu nama kelas dengan nama topik kita tulis. Nama murid je kita minta mereka tulis. Ni contohnya. Saya letak gini lah. Okay. Tekan send. Siap.
Markah ni, ni tengok. Saya dapat markah 1/10. Yang merah jawapan salah, yang hijau jawapan betul. Saya rasa cikgu jawab macam mana pun mesti dapat, tak boleh dapat satu je sempat. Sebab kita punya masa tadi saya letak singkat sangat tadi. Jadi bagus juga. Tapi kalau cikgu perasan ni, jawapan yang betul ni pun bukan jawapan yang kita tulis, jawapan yang kat sini. Hijau. Sebab dia kosong. Okey. Dah habis 1 minit ni. Benda yang saya nak tunjukkan ni. Tadi kan, saya share entire screen teruslah. Okay. So tadi limit masa ni kita dah tengok. Limit ni nanti cikgu boleh tengok lepas pukul 11 ni, kalau cikgu tekan link tu boleh jadi ke tak jadi, cikgu akan tengok. Bahagian kelas ni kita akan tengok lepas ni, present continuous. Yang ni, ingat tak saya cakap, show answer right after checking the exercise. Maksudnya lepas dah siap tu, murid boleh nampak jawapan. Ni saya tunjukkan. Ini kalau cikgu tekan, cikgu klik benda tu, apa yang akan jadi ialah macam ni. Okay, bila murid dah jawab kan, dah dapat markah apa semua, bila dia bawa mouse tu pergi ke kotak, nampak tak? Dia akan nampak jawapan yang betul. Ni tak ada jawapan. Option ni cikgu boleh buka ataupun tutup, tak kisah. Dia bergantung lah. Kalau saya bagi untuk soalan grammar, soalan jenis yang grammar, soalan error correction, saya bagi diorang tengok benda ni. Jadi biar dia berulang kali lah buat. Ni kalau cikgu tak nak, tapi ada risiko juga. Ada juga murid yang dia takkan jawab, dia takkan finish, dia akan tengok semua jawapan, dia tulis atau dia hafal, lepas tu kali kedua, kali ketiga baru dia akan buat. Pun ada juga. Tapi macam mana kita nak detect benda tu nanti saya tunjuklah macam mana, ada cara dia. Tapi ini bahagian ni cikgu nak letak boleh, tak letak tak boleh, tak apa, tak kisah. Okay. Inilah show right answer after checking the exercise. Okay, bahagian ni setakat ni okey cikgu. Ini untuk guna bahan orang lain. Setakat ni okey, ada masalah tak? Ya. Yeah. Risiko dia sama je. Bila kita guna bahan orang lain. Okay. So, kita tengok siapa yang dah jawab. Okay, lepas dah share bahan apa semua, mestilah kita nak check kan. Kenapa saya suruh letak nama apa tadi? Nama kelas dengan nama topik. Sebab kita boleh check dekat sini, cikgu pergi ke bahagian nama cikgu ni, cikgu tekan, cikgu pergi ke mailbox. Tunjuk lagi sekali. Cikgu pergi ke nama, cikgu pergi ke mailbox. Cikgu akan nampak semua jawapan yang murid dah buat. Ni. Berapa ramai dah buat ni? Ramai dah buat ni. Jadi dekat sini, contohlah kalau cikgu ada banyak jawapan, banyak bahan, sama ada cikgu boleh pilih melalui nama mereka ataupun kelas, macam ni, nampak tak? Jadi saya akan nampak murid 2 intan punya bahan sahaja. Jadi saya nak tengok, senang lah. Okay, 2 intan semua dah buat ke belum? Okay, ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7. So 7 murid 2 intan dah siap. Ataupun kalau kita bagi kelas yang sama, kita bagi beberapa kali lah kan. 2 intan. Topik apa yang saya nak tengok? Present continuous. Present continuous je.
Atau kalau ada topik lain, kita akan tengok topik lain. Kita boleh check lah dekat sini. Itu kegunaan kita bagi nama kelas dengan nama topik. Itu yang pentingnya lah. Kita nak buat semakan ni senang. Kita tak payah minta dia mereka screenshot. Lagi satu benda yang saya cakap tadi, kalau kita nak nampak murid tu menipu ke tak, menipu maksudnya dia tekan dulu, dia tekan finish, dia tengok semua jawapan, dia bawa mouse dia tengok jawapan, dia tulis, lepas tu baru buat. Kita boleh tengok dekat sini. Sebab dekat sini, dia akan tunjukkan berapa banyak kali dia buat. Contoh kalau murid tu buat 5 kali, contoh tadi dah ada kan nama saya buat lagi sekali. Okay, so saya dah buat sekali lagi tadi. Saya refresh. Okay, kalau cikgu perasan nama saya ada 2 kali kan? Sebab saya dah buat 2 kali. Lepas tu masa pun dia akan tunjukkan. Dekat sini, kalau cikgu perasan, masa yang mereka gunakan, nampak tak? Ini tak sampai 1 saat pun. Tak sampai 1 saat pun. Yang ni 12 saat. So cikgu boleh nampak lah kalau cikgu nak tengoklah betul-betul murid ni betul ke buat ke tak, ke main-main ke tengok dia buka 10 jam tapi tetap salah. Maksudnya dia buka lepas tu dia pergi main kat luar lah tu. Ni kita boleh tengok dekat sini. Saya cakap ni sebab saya pernah nampak murid saya sendiri ada sampai 5-6 kali. 5-6 kali saya nampak dia punya markah dia meningkat sikit. Maksudnya dia cuba, dia hafal, dia buat. Itu yang saya nak lah kalau untuk grammar. Kalau untuk grammar saya memang dia hafal macam tu untuk buat. Kalau cikgu tak nak macam tu, cikgu tekan je yang tak payah tunjuk jawapannya. Itu lagi senang lah. Okay, tengok paling lama yang spend masa dekat sini ada tak? Okay, so maksudnya tak ada yang sampai 2 minit tengok. Kalau cikgu perasan ni semua paling lama 1 minit 51 saat. Yang lain semua baca dah laju sikit. So bila kita set masa 2 minit, lepas 2 minit dia akan keluar. Okay. So jawapan murid dengan dia punya status, dia akan tersusun lah dekat sini. Kalau cikgu nak simpan benda ni sebagai PDF, sama ada cikgu boleh tekan bahan mereka. Bahan mereka ni, ni contohnya, dia dah bagi nama, answer by siapa, ada markah. Cikgu boleh simpan ni, print. Kalau nak simpan lah sebagai bahan bahan PBD pun boleh. Ataupun ataupun cikgu terus tekan dekat sini. Right click dekat sini, print dekat sini je. Ini nampak ke? Print sebagai PDF. Cikgu boleh print sebagai PDF je lah. Okay, kalau cikgu nak simpan lah. Sebab apa-apa dekat sini hanya akan ada dekat sini dalam 30 hari sahaja. Selepas 30 hari, dia akan terpadam. Dia punya kelemahan itulah salah satunya. Okay, lepas 30 hari dia akan terpadam. Jadi dia tak akan simpan mana-mana bahan murid lebih daripada satu bulan. Okay, itu untuk bahan orang lain. Okay, saya teruskan untuk pembinaan bahan sendiri. Okay, pembinaan bahan sendiri. Ini panjang sikit, ni dah 10.30 dah. Okay, tak apa, saya cuba. Okay, pembinaan item ni sebenarnya mudah. Tapi cikgu jangan risau, yang akan hilang lepas 30 hari tu bukan bahan yang kita bina, markah murid lepas 30 hari.
Bukan bahan yang kita bina. Bahan yang kita bina setakat ni tak pernah akan hilang lah. Tapi dia ada limit. Dia ada limit berapa banyak bahan yang kita boleh bina. Ni cara yang paling mudah lah. Cikgu buka live worksheet maker tu, nanti kejap lagi saya tunjuk. Muat naik lembaran kerja dalam bentuk PDF. Seeloknya dalam PDF. PNG gambar biasanya dia akan blur sikit. Jadi saya lebih suka kalau PDF lah. Kalau PNG boleh juga, bentuk gambar boleh. Cikgu lukis text box, masukkan jawapan yang betul, preview, simpan, share. Apa-apa bahan yang cikgu tak guna lagi, cikgu boleh buang terus. Tak payah simpan. Okay. So lepas ni saya akan tunjukkan 4 formula. 4 ni je cikgu cukup sebab live worksheet ni tak payah gunakan untuk semua jenis soalan. Cikgu boleh gunakan sebagai bank soalan untuk soalan MCQ, soalan yang perlukan murid buat latihan berkali-kali. Jadi cikgu boleh gunakan 4 jenis soalan. Soalan pertama jenis yang drop down. Cikgu kita bagi soalan, murid boleh klik, dia akan bagi pilihan jawapan. Okey. Seterusnya MCQ, bagi soalan aneka pilihan lah, ABC. Soalan tik jawapan yang betul, dia akan tik. Ataupun drag drop, tarik, letak. Okay, 4 yang basic lah. Okay, saya akan tunjukkan Okay, kita datang balik ke sini tadi. Okay, so kita pergi ke atas ni nama kita. Ke atas ni, bawah daripada search ni, dia ada interactive worksheet dengan make interactive worksheets. Klik yang ni. Lepas tu, dia ada tutorial dengan get started. Sebenarnya semua benda yang saya nak tunjukkan ni ada dekat sini dah. Cikgu tekan tutorial. Dia ada dekat sini dah. Semua benda kalau cikgu tak faham ke apa kan, cikgu boleh tengok kat sini balik. Macam mana nak buat untuk multiple choice. Dia ada video ni. Semua benda ni video dia akan tunjuk. Okay. Ni untuk rujukan cikgu nantilah. Tapi untuk hari ni kita terus buat. Kita tekan make interactive worksheet. Make interactive worksheet atas ni. Lepas tu cikgu pilih yang paling bawah ni. Nombor 3 ni. Get started. Ni dah tadi saya cuba buat. Okay. Jumlah worksheet yang cikgu boleh bina 30. Ni untuk private bukan public. Cikgu boleh buat untuk 30 worksheet. Setakat ni saya dah buat 15 worksheet. Nanti saya tunjukkan yang dah buat. Okay. Kita upload dalam, ni ada tulis ni. PDF, JPEG atau PNG. Size limit 5 MB. Sebab apa 5 MB? Sebab satu kali cikgu buat, cikgu tak boleh masukkan 50 muka surat dalam satu live worksheet. Itu tak boleh. Cikgu kena bahagikan. Untuk bahasa Inggeris je pun, bahasa Inggeris sebenarnya soalan bahasa Inggeris tak banyak. Bahasa Inggeris pun kita tak boleh masukkan satu set soalan terus. Kata satu yang ABC tu masukkan satu, tak boleh. Kita kena bahagikan juga. Tak silap saya dia 9 muka surat. 9 muka surat tak ada masalah. Jadi bahagian lain kena masukkan dekat bahagian lain lah. Okay, saya tunjukkan Kita cuba masukkan satu. Cikgu tekan choose file. Okay. Choose file, masukkan file PDF-nya dan tekan upload. Upload. Dia tengah upload tu. Dah siap. Bila dah upload, macam ni lah rupanya. Kat sini lah kita nak banner kita punya soalan. Kita tengok saya tengok berapa banyak muka surat di banner ni. 10 muka surat sampai soalan ke-34 je. Ada lagi 6 soalan tak masuk.
Betul lah ni, dalam 9 muka surat je dia ada. 10 muka surat. Yang ni 10 muka surat. Maksudnya ini dia punya kelemahan jugalah. Tapi bagi saya lebih elok kita pecahkan soalan ikut dia punya topik, subtopik. Kalau macam ni, ini satu contoh soalan periksa ni. Soalan pertengahan tahun. Soalan pertengahan tahun 2020 bahasa Inggeris. Jadi biasanya apa saya buat, saya bahagikan part 1 dengan part 2 saya buat satu. Part 4 dengan part 5 saya letak dalam worksheet yang berbeza. Okay, kita cuba buat ni soalan ni. Contoh, kalau MCQ. Kalau MCQ tadi formulanya ni. Ini formula dia. Select no atau select yes. Select yes ni untuk jawapan betul, select no ni untuk jawapan yang salah. Okay, macam mana kita nak buat? Datang balik sini. Dekat, cikgu boleh nampak ke nak besar lagi ke? Okay. Ni ada ABC kan? So cikgu tekan, buat satu kotak dulu. Buat kotak. Okay. Dah buat kotak. Dalam kotak ni, ni yang sakit mata sikit kadang-kadang. Cikgu tekan, select. Yes. Select. No. Select. Okay. Bila dah buat, kotak ni kecilkan balik. Jangan besar sangat. Betul, letaklah belakang betul-betul belakang huruf tu. Itu je. So kat sini jawapan betul dia ialah jawapan A kan. Okay, kita nak tengok ni dah siap ni. Cikgu boleh pergi ke atas ni. Atas ni ada Kantar, ada ni kalau dah siap. Kalau kita dah tak nak buang, ni untuk upload. Okey, kita pergi ke Kantar ni. Lepas dah siap ni, kita pergi ke Kantar ni. Cikgu tekan preview. Okey. Ini paparan murid nanti. Nampak tak? Dia jadi macam ni. Ni untuk soalan nombor 2 ni kita tak buat. Dia tak ada. Soalan 1 ni kita dah buat tadi kan? Okey, contoh saya tekan B. Kita tekan B Okay. Dan B saya letak finish. Okay, kita tengok markannya. Markannya kosong sebab ni jawapannya salah. Okay. Saya letak, saya pergi balik, saya letak A. Tadi jawapan kita letak select yes kan? Select yes tu jawapan betul lah. So pergi balik. Finish. Ni 10/10. Dia dapat 10/10 sebab kotak yang kita buat satu je. Ni jawapan betul, hijau. Tapi cikgu tak payah buat untuk setiap kali buat soalan. Bukan maksudnya setiap dah buat A, pergi check balik. Dah buat B, soalan nombor 2 pergi check balik. Tak payah. Dia untuk setiap kali kita nak cuba je. Okay. Itu formula untuk apa tadi? Yes, no. Kalau kita nak letak, kita tunjuk. Okey. Kalau soalan jawapan yang macam ni lah, jawapan subjektif, letak kotaknya cantik. Kita tulis jawapannya. Yang ni jawapannya apa? Singa song itu. Okey. Okey. Saya letak singa. Kalau jawapannya satu je, cikgu tulis satu je lah. Ni macam birthplace. Birthplace ni lagi kat mana ni? Kedah. Okey, saya tulis Kedah.
Okay. Kalau bertest ni jawapannya satu je kan, cikgu tulis satu jawapannya lah. Kalau jawapannya lebih daripada satu, cikgu tulis jawapan pertama, cikgu letak slash, cikgu letak jawapan yang seterusnya. Ni songwriter. So maksudnya ditulis singer pun betul, ditulis songwriter pun betul. Ini soalan jenis yang kedua. Pertama tadi ABC, yang ni isi tempat kosong. Jawapan yang betul lah. Okay. Kita tengok. Kita check, review. Kita tulis jawapannya. Ni nampak ni, dia lari. Ni kalau cikgu nak cantik ni, cikgu kena practice sikit lah. Cara nak letak betul-betul ni. Ni Kedah. Kita letak songwriter. Jawapan kedua tadi kan. Finish. Jadi ni betul. Ni pun betul, ni pun betul. Betul je lah. Untuk soal pembinaan soalan. Biasa saya rasa biasa cikgu boleh guna benda yang sama je. Yang ABC tadi ataupun yang tulis jawapan ni. Okay, kita tengok beberapa contoh lagi. Okay, saya nak tunjuk tik jawapan dengan drag drop. Okay, tik jawapan yang betul. Okay, untuk tik jawapan yang betul, yang saya tunjuk tadi, kita kena tekan tik yes ataupun tik no kan. Okay, contoh sama juga. Buat kotak. Kalau cikgu nak cantik sebenarnya. Tapi jangan risau, di kali pertama buat memang susah. Tapi kalau dah buat ni, benda ni sampai bila-bila kita boleh guna. Dia macam sama macam Google Form jugalah. Okay. Saya tulis tik apa formula tadi, tik yes, tik yes, tik no. Tik yes. Titik bertindik, yes. Tik no. Okay, kecilkan balik. Okay, saya besarkan satu je, kita tengok apa jadi. Okay, kita preview balik. Ni beza dia lah. Ni ABC tadi kan. Dia akan nampak apa yang ada dekat belakang dia. Kalau tik-tik ni dia tak akan nampak. Tapi tak kisah. Kalau cikgu nak tekan boleh je. Ni tik ni sama ada yang ni ataupun ni. Kalau jawab tiga-tiga macam ni akan jadi salah. Dia memang boleh tapi akan jadi salah. Jadi kita letak jawapan yang betul. Kita tengok. Finish. Jadi macam ni lah. Jadi pengiran markarnya samalah 3/10. 3/10 sebab ni ada 3 soalan. Yang 3 soalan ni yang betul. 3 je markar dia bila diperkan dengan 10. Okay, ini untuk yang tik. Untuk satu lagi saya tunjuk drag dengan drop. Itu tak apa kot, saya rasa ni pun dah banyak ni. Okey tak cikgu? 2 ni. Saya dah tunjuk 3 ni. Ada yang cuba buat tak? Nak share screen tak? Ke laju sangat? Diam semacam ni risau. Hello? Okey tak? Nak senang kan? Saya cadang okey.
Nasib baik. Saya cadang cikgu biasakan gunakan untuk 2 jenis soalan macam ni je. Dia lebih mudah lah, sama ada ABC atau tick ataupun isi tabak kosong. Isi tabak kosong macam ni. Dia ada, sebab isi tabak kosong ni pun boleh beberapa jenis jawapan. Kalau macam ni untuk subjek macam subjek sains sejarah pun boleh guna yang subjektif, bukan untuk esei lah. Maksudnya ada kalau soalan ni saya nak murid tulis jawapan dengan huruf kecil pun betul, saya boleh buat letak macam ni. Macam ni. Jadi dia tulis huruf kecil pun betul, huruf besar pun betul untuk soalan ni. Kalau yang ini, saya nak huruf besar sahaja. Kalau kedah K kecil tetap salah. Faham tak cikgu? Kalau atas ni ada 4 jawapan yang boleh betul. Kalau yang kat bawah ni, 1 je jawapan yang betul. Jadi kita tak payah tekan yang tadi tu, kita ignore punctuation tu, kita tak boleh ignore kalau untuk bahasa lah. Jadi ada dalam option yang cikgu ada tu, berapa benda yang cikgu nak letak, cikgu terus letak dekat situ. Ni satu contohnya lah. Ada yang dah cuba buat tak? Ada yang nak share screen, tunjukkan apa yang dah buat? Tak ada, semua dah okey ni. Nak saya bagi contoh untuk beberapa lagi ke cukup? Nak lagi contoh untuk, sebab kalau ikut saya punya slide ni ada lagi 2 jenis. Drag drop. Drag drop. Sekurang-kurangnya drag drop. Perlu ke cikgu rasa ni dah cukup? Sebab yang ni bergantung pada soalan. Hari ni diam sangat ni. Saya rasa ni lagi susah daripada Canva dengan Google Sheet. Okay, saya tunjuk saya punya contoh worksheet lain lah Okay. Semua worksheet yang cikgu dah buat, dia akan ada dekat sini. Sama juga, pergi ke nama cikgu, cikgu pergi dekat my worksheet. Cikgu tekan ni, dia akan keluar lah. Dia ada 2 jenis, shared dengan private. Private ni bahan yang kita ambil daripada online. Contohnya kalau cikgu perasan ni, ini saya ambil daripada buku kan. Yang ni bila saya sharekan sebagai public, dia tak boleh. Nanti live worksheet akan hantar email kepada kita untuk jadikan dia private. Tapi tak kisah, sama je, kita masih nak sebarkan kepada murid kita je kan. Jadi tak ada isu pun. Jadi saya tunjuk, ada tak yang tarik tolak? Dah sini ni. Ni. Ini contoh yang drag drop. Tadi saya cakap tadi. Ni kita boleh tarik. Ni go straight, mana go straight? Ni go straight, letak sini. Go past the tree, letak sini. Go down the road. Turn right. Turn left. Take the exit. Terbalik. Go down the road, ni take the exit. Okay. Yang ni masukkan listening punya device pun boleh. This recording is from the British Council. Ini agak advance lah cikgu, kalau nak buat nanti cikgu PM tepi. Benda-benda ni, yang ni agak advance. Nanti saya tunjukkan. Ni drag drop. Ni saya rasa saya boleh tunjuk ni kejap.
Ni drag drop. Ni ABC. Ini bila kita gunakan pelbagai lah. Ni sekejap. Ni saya rasa saya boleh edit tak? Edit. Ni dia. Semua kusyuk dengar. Kusyuk dengar tak apa. Saya risau dia macam banyak sangat. Saya pun rasa macam banyak. Sebab banyak benda yang boleh buat dekat live worksheet. Tapi jangan tengok banyak benda lain. Kita tengok kepada soalan kita je. Macam tadi tu, soalan saya tu soalan periksa. Kalau yang ni soalan latihan kan. So bila soalan latihan ada pelbagai lah. Okay, contoh yang ni. Ni sama juga tadi ni. Saya padam dulu. Ni drop satu. Okay. Apa kita kena buat ialah, ni kan jawapan dah ada kan. Dalam bahan PDF atau gambar image tu, jawapan kita dah ada dekat sini. Apa kita buat? Kita buat kotak. Kita kena tulis. Yang tarik, kita tulis drag. Titik bertindih, 1. Kita kena nomborkan lah 1. Okay. Dah tulis. Lepas tu 1 ni nak pergi ke mana? Ni dalam kes ni kita nak dia pergi ke 4 kan. So saya letak dekat 4. Kotak 4 ni. Saya tulis tadi drag, tarik. Ni drop. Kita letak drop, titik bertindih, 1. Itulah. Dah siap. Jadi dia akan tarik dekat situ, dia akan masuk kat situ. Bila tarik nombor 2 letak dekat 1, dia akan tulis jawapannya salah lah. Itu je. Sebab tu saya kata dia tak susah. Cuma bergantung pada soalan cikgu yang nak guna. Sebab bukan semua soalan macam tu. Orang lama dah jam. Jam kat mana tu? Jam kat mana? Kita cuba selesaikan lah. Sebab tu kalau boleh kita buat terus soalan. Soalan pula. Maksudnya sediakan PDF, upload terus, ataupun ambil je apa-apa jenis soalan yang dekat online, terus cuba buat. Jadi kalau tak cuba buat, tu yang payah. Saya nampak cikgu ini, cikgu Hidayah, cikgu Hidayu pun ada. Sebab dekat sini, lagi satu benda, bahan ni kita bukan boleh guna untuk sekolah je, kita boleh guna untuk anak-anak juga. Bukan anak saya lah. Budak-budak pun boleh. Sebab tak nampak ni, ada banyak bahan untuk sekolah rendah atau tadika. Saya pernah jumpa counting numbers. Macam ni. Yang ni pun ada ni. Let's count. Ni ada berapa? Huruf spelling pula pun ada juga. Ni kalau kita nak bagi kat budak-budak boleh juga ni. Ni dia kena tarik letak 11. Macam ni. Dia seronok bila kita pelbagaikan lah bendanya. Lagi satu, kalau cikgu perasan, kebanyakan bahan yang orang luar negara buat, soalan ni tak banyak. Kalau macam ni dalam ni 10 soalan je. Itu kegunaan soalan interaktif lah. Tapi saya punya cadangan untuk jadikan bank soalan kan. Jadi saya tunjuk saya punya worksheet ni. Saya punya worksheet ni macam ni, saya letak ni part 4, part 5. Soalan yang sama, ini contoh soalan yang saya dah pernah buat, yang saya share tadi tu, yang saya baru buat tadi tu. Soalan dekat sini daripada soalan part 1 sehingga part 4. Satu kumpulan yang sama. Part 5 ni matching the gap. Yang ni information transfer. Saya asingkan ikut bahagian. So
Jadi murid nak buat pun senang. Macam ni saya keluarkan error correction. Satu bahagian je. Jadi 10 soalan. Jadi bahan yang murid nak buat dekat online ni tak payah banyak. Tak payah nak duduk 1 jam buat 1 jam ke tak periksa betul tu, tak payahlah. Kita singkatkan waktu mereka dekat online macam ni lah. Tapi kerja tetap kena buat. Macam ni lah. Cuma setakat ni kalau cikgu nak bagi untuk soalan subjektif atau soalan jenis karangan tak perlu kot. Kalau subjektif boleh bagi, dia punya masalah satu je lah, cikgu kena tanda sendirilah. Dia tak boleh jadikan interaktif sebab tak ada satu jawapan yang betul kan. Sini pun Look through. Look through. Ini masa saya betul-betul rajin ni untuk buat ni. Jadi dekat sini ni mereka kena dengar. Hello, I'm Kate. I want to talk about my mobile phone. Dia akan dengar ni semua ni. Lepas tu bahagian ni vocabulary practice dia kena klik, lepas tu dia kena dengar dan sebut lah. Look through. Look through. Look. Okay. Lepas dah siap tu, dia kena menjawab soalan ni. Calculator, mobile phone. Itu je. Satu hari buat tu satu benda ni je. Tapi risiko tetap adalah murid buat ke tak buat tu kita tak boleh kawal lah. Cuma bahagian ni kita boleh buat practice reading. Okey tak? Ada soalan? Saya dah tunjukkan 1, 2, 3, 4 jenis soalan. Drag drop. Tapi cikgu jangan risau. Sebenarnya kan, yang ni, yang saya tunjuk tadi tu, dia punya coding tu saya pun tak hafal. Cikgu pergi je setiap kali cikgu nak buat, cikgu pergi ke Make Interactive Worksheet ni, sebelum pergi dekat Get Started ni, cikgu pergi ke tutorial. Nak pergi ke video tutorial pun boleh, sama je. Cikgu pergi ke tutorial, cikgu boleh tengok. Okay, contoh, cikgu nak buat multiple choice question. Okay, nanti tengoklah dekat sini. Cikgu baca je dekat sini. Okay, select no, select yes, select no, select yes. Maksudnya sini ada 2 jawapan betul. Kat sini no, 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 yes. Maksudnya sini ada 1 jawapan betul. Okay, cikgu boleh tengok dekat sini je. Kalau checkbox, ni, drag, drop. Cikgu boleh nampak ni. Drag 2, drop 2. Drop 3, mana drag 3. Cikgu boleh tengok kat sini je. Dia punya formula semua dia bagi dekat sini. Tak payah hafal. Kalau cikgu nak masukkan MP3, nak masukkan music, cikgu kena tekan ni formula dia. Semua benda ni dibagi dekat sini. Tak payah rujuk, tak payah nak hafal pun. Lagi search puzzle. Kalau nak buat word puzzle pun boleh dekat sini. Join with arrows. Ni pun boleh. Ini lebih kurang sama dengan kita punya drag drop tadi. Ini padankan lah. Join 1 dengan join 1. Join 2 dengan join 2. Jadi dia boleh padankan. Jadi yang ini lebih bagus kepada yang untuk mendengar rendah lah. Kita tengok puzzle satu lah. Itu matematik pun ada ni. Contoh kita letak family puzzle. Mana nak buat ni? Susah ni. That. Tadi. Nak senang kita tengok jawapan dulu. Oh, ni tak ada jawapan.
Cikgu nampak tak? Ni tak ada jawapan ni. Ni yang saya cakap, ada worksheet yang memang tak ada jawapan. Kalau ada yang macam tu jangan pilih yang tu lah. Pilihlah yang lain. Macam ni, Wednesday. Day. Finish. Ini yang akan tanya bila ask the student. Check my answer, email. Check my answer, markah. Wednesday, betul. Itu je lah. Okay. Orang main okay ni saya makin risau. Okay, so tapi itulah, jangan risau. Pasal formula tu semua boleh tengok dekat sana. Itu yang paling penting lah. Okay, untuk membina item ni, kalau ada bina item sendiri, saya cadangkan cikgu kumpulkan semua file yang ada tu dalam bentuk PDF, namakan setiap file tu. Macam sebab saya cakap kan, kita akan bahagikan ikut page. Kalau boleh dalam satu file tu dalam 9 page atau 10 page. 10 page tu namanya apa? 10 page yang kedua tu namanya apa? Cikgu letak nama, cikgu upload dekat Google Drive dalam Google Drive MOE. Cikgu kumpulkan dekat situ. Jadi ada satu tempat yang khusus lah. Kalau macam saya masa awal-awal buat tu, banyak benda tu saya ambil dari situ, dah ambil dari sana, scan, ambil gambar, upload. Bila banyak macam tu, apa yang saya nampak, bila saya nak ambil balik bahan tu, bahan sambungan dia ke apa ke, nak cari macam susah sikit. Tu yang terfikir kalau boleh seeloknya cikgu buka satu folder dekat Google Drive, uploadkan semua dalam Google Drive, setiap kali nak guna ambil daripada situ je untuk upload. Ni cadangan lah, kalau nak, kalau tak kisah, kalau tak kisah pun, ambil daripada Google, upload pun tak ada masalah. Okay. Kalau nak lagi banyak pilihan, dia ada buat langganan. Masa zaman COVID, dia tak ada buat limit. Private worksheet tu nak berapa banyak pun boleh. Nak 100 pun boleh, tak ada masalah. Groups, workbook sini kita tak guna kot. Answer, jawapan, berapa lama dia akan simpan dalam dia punya rekod. Mana ni? Sampai berapa lama dia akan simpan. Yang kalau yang ni keep answer in my mailbox, kalau nak simpan 1 tahun, cikgu boleh belilah ni option ni. Option paling murah ni RM10.20. US $10.20. Kalau tapi ini cikgu boleh bincang dengan beberapa cikgu sebenarnya, sebab yang ni 250 cikgu. 250 murid. Ni tak boleh link. Okay, excuse me. Ni untuk 250 murid. Maaf. Okay. PDF-nya boleh download. Yang iklan tadi tu, kalau cikgu tak ada install apa-apa, tak nak guna Brave, bolehlah langgan. Kalau langgan, murid pun tak ada iklan, cikgu pun tak ada iklan. Masa zaman COVID hari tu dia buka, dia bagi semua free, semua benda free. Jadi kita dapat yang option macam ni lah, yang 500 ni. Boleh guna untuk beramai cikgu, boleh guna untuk semua murid, tak ada limit. Ni kalau cikgu nak beli, bolehlah beli kat sini. Okay. Tapi bagi saya tak perlu kot. Jawapan murid tu kita nak simpan lama-lama buat apa? Kalau kita nak rekod tu sebagai nak buat latihan tambahan, kita screenshot ataupun kita print sebagai PDF screen tu, kita simpan je dalam file PBD murid. Tu je. Tak payah langgan kot. Bagi saya tak perlulah. Kalau cikgu rasa perlu, cikgu rasa nak simpan semua benda tu kat satu tempat, tersusun, kita tak payah kacau, boleh buat langganan. Boleh buat langganan yang ni pun dah cukup $10.2 ni. $10
$10 dalam RM40 lah sebulan. Di monthly. Kalau setahun 101.99 ni, 102 lah. 102 dalam 400 jugalah, RM400 kalau perlu. Kalau rasa tak perlu, tak payah guna yang free. Setakat ni saya memang guna yang free je. Ni expiry ni never cancel ni saya punya ni. Okay. So, sesi terakhir. Sesi soal jawab. Ada tak soalan? Banyak soalan. Banyak soalan ke tak tahu nak tanya apa ni? Banyak sangat nak tanya. Ada lagi soalan? Sebenarnya masa zaman COVID juga, salah satu benda yang saya buat ialah integratekan dengan Google Classroom. Jadi markah murid ni kita tak payah tengok dekat sini. Kita tengok dekat Google Classroom. Kalau dekat Google Classroom, markah takkan hilang sampai bila-bila. Dia bagus je kalau kita integratekan dengan Google Classroom. Itu mungkin dalam kelas advance untuk live worksheet kot. Untuk asas tak perlulah. Jadi kalau cikgu nak guna, cikgu guna dulu yang versi free ni. Nanti untuk masa akan datang ataupun cikgu PM tepi pun boleh juga. Cikgu nak guna integratekan dengan Google Classroom, nak guna sama-sama, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau saya selamat masa zaman COVID tu ialah sebab integratekan dengan Google Classroom. Jadi murid, saya tak bagi link dia dekat Telegram. Saya bagi linknya dekat Google Classroom. Jadi mereka kena masuk dekat dashboard Google Classroom dia orang. Dia orang kena isi, klik link tu dekat situ, jawab dekat situ. Lepas tu markah automatik akan masuk dekat situ. Jadi data markah mereka masih ada dekat situ lah. Tak ada masalah. Okay. So fungsi worksheet sama. Workbook boleh simpan lebih lama tak? Bahan yang kita dah buat boleh simpan sampai bila-bila. Yang akan hilang ialah markah. Jadi murid yang dah jawab tu, markah mereka tu, data mereka. Kalau cikgu nampak tadi saya punya dashboard, saya punya apa ni? Saya punya rekod murid yang dah hantar kerja rumah ni, kalau cikgu perasan. My mailbox. Kalau cikgu perasan ni, tinggal ni je. Tinggal yang ni, maksudnya cikgu yang baru hantar, cikgu hantar hari ni je. Sebab yang semua data yang murid saya buat sebelum ni, semua dah hilang. Yang saya perlukan, saya dah pernah save lah. Yang saya tak perlukan, memang abaikan lah. Tapi worksheet yang kita buat, akan ada, sentiasa ada dekat sini. My worksheets ni, ni semua bahan yang saya dah pernah buat. Ni semua bahan saya. Ini bahan yang public dengan bahan yang private. Ada dua lah. So bahan yang kita dah siap sentiasa akan ada. Okay Cikgu Lin, jawab soalan tak? Tak ada, Kishan. Boleh, bagus. Okay. Saya hantar satu borang untuk borang maklum balas bengkel. Cikgu isilah benda tu sementara kita tunggu kalau ada lagi beberapa soalan. Lagi soalan tak? Tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, terima kasih. Tapi sebelum tu, cikgu minta tolong cikgu tolong isi Google Form tu untuk maklum balas bengkel kita ni, untuk kita betulkanlah apa yang kurang, kita lebihkan apa yang dah betul. Okay. Untuk cikgu tolong isilah Google Form tu. Untuk kehadiran SPL KPM saya akan masukkan. Yang kelas yang bengkel yang lepas ni saya dah masukkan. Saya rasa kita tunggu SU SPL KPM dasarkan, nanti cikgu akan boleh nampak dekat dashboard cikgu lah. Saya letak semua bengkel ni dalam, saya letak 2 jam. Okay.
ada apa-apa soalan cikgu? Tapi cikgu jangan lupa isi Google Form tu hari ni paling ramai saya rasa 21 tolak saya 19 orang. 19 orang hari ni. Jadi apa-apa yang cikgu belajar hari ni, cikgu jangan risau. Cikgu cuba buat je. Cadangan saya, buat je satu soalan yang objektif. Cikgu ambil soalan yang kanak-kanak, soalan sekolah rendah, soalan prasekolah. Cikgu ambil, cikgu praktis je. Bagi kat anak ke, bagi kat siapa-siapa, share, cuba buat, tengok dia punya flow dia macam mana. Kalau cikgu tiba-tiba memang ambil soalan periksa terus nak buat tu payahlah sebab ada banyak benda nak buat kan. Buat je, praktis je dengan ABC. Yang penting cikgu kena buat. Kalau tak buat memang takkan ingat. Okay. Dah mula terima kasih dah. Okay, pastikan jangan lupa isi Google Formnya. Maklum malas bengkel. Okay. Dah ramai dah mula jawab. So, bagus. Okay. So, kalau tak ada apa-apa soalan, terima kasih kepada semua cikgu yang sudi luangkan masa zaman musim banjir ni. Musim semua tengah sibuk. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada soalan nanti cikgu boleh tanya. Kalau ada salah silap mohon maaf. Kalau terlaju sangat tak apa, cikgu boleh je tanya nanti dengan saya. Share recording boleh. Recording yang lepas pun saya akan share, cuma ada beberapa data tu saya kena tutup yang lepas sebab ada data murid dengan data personal saya tertunjuk. Jadi tak boleh share dekat YouTube. Nanti saya akan share dekat YouTube, saya akan share dekat cikgu-cikgu. Okay, boleh. Nanti saya akan cuba upload dalam hari ni atau esok. Okay. Recording akan disediakan, SPLKP akan settle, cikgu cuma perlu isi Google Form tu je, jangan lupa isi. Kalau tak ada apa-apa soalan, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.